Saya baru 14. Kan? Bagilah saya peluang. Sepak tak kena pun tak apa. Sebab abang ada, papa ada. Kadang-kadang Rania sendiri yang akan balas balik. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Maya Esok Hari. Ros kembali lagi dalam podcast pada minggu ini. So minggu ni Ros tak berkesorangan. Minggu lepas kita bawa Au kan. So minggu ni kita bawa guest. Guest ni yang paling best sekali sebab dia adalah tetamu yang sangat istimewa dalam football wanita, bola sepak wanita. Dia baru 14 tahun tapi cara dia tak macam 14 tahun. So sekarang ni kita bersama dengan Kasih, Rania dan juga bapa dia Abang Najib. So hi. Hai. Sihat? Ya, Dah lunch ke belum ni? dah. Alright Kasih, ramai orang nak kenal Kasih ni siapa? Boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Kasih Rania. Umur saya 14 tahun. Okay abang. Okay, saya Khairul Najib Ibrahim. Saya ayah kepada Kasih Rania. Okay bang. Okay Kasih. Kita kan nak tengok bola sepak wanita ni, dia macam susah tau. Memang sangat susah sekarang. Tapi sekarang ni kita tengok Kasih kat sini umur 14 tahun main bola sepak. Macam mana boleh minat bola sepak? Saya minat bola sepak sebab saya ikut abang saya. Oh ya ke? So start dari situ minat. Kenapa tak minat sukan lain? Before saya main bola sepak, saya minat bola sepak, saya main netball. Pada umur darjah 3, saya dah wakil sekolah. Lepas tu saya dalam tu saya cuba sukan lain. Saya cuba berenang, saya cuba badminton. Dan last kali saya rasa tak best lah. Saya rasa saya tak puas. Saya rasa saya nak try main dengan abang bola. And then saya rasa puas. So saya more to bola. Bola Tapi jap nak tahu, tinggi Rania berapa? Tinggi Rania 172. Weh 172. Aku 170. Mata aku tadi tinggi sebenarnya. Wah tinggi betul budak ni. Baru 14 tahun tau. Aku tak nak bagi tahu umur apa tapi dia lagi tinggi daripada aku. Wow, impress gila. Okay bang, macam mana abang boleh bagi dia main bola sepak? Okay, pada mulanya lah, macam Rania cakap lah, dia main netball. Untuk sedikit lah perkembangan Rania dalam netball, dia pernah menjadi ketua pasukan Negeri Selangor bawah 12. Dan pernah menjadi johan dan juga penyerang terbaik Majlis Sukan-Sukan Malaysia bawah 12 tahun. Jadi saya sebenarnya sejujurnya saya tak menyekat anak saya untuk bersukan. Sebab saya rasa bersukan ni penting untuk membina keyakinan diri, nak membina jati diri dia untuk bergaul, berkawan. Saya lebih suka anak saya melakukan aktiviti di luar daripada main game, daripada main handphone kat rumah duduk. Saya tak suka. Jadi pada saya masih mengekalkan kepercayaan bersukan meningkatkan kecergasan dan akan membantu dalam pelajaran dia. Jadi apa sukan yang dia nak main, nak ceburi, saya tak pernah membantah, menghalang. Just go whatever you want to do as long as you perform. Buat sungguh-sungguh. Jadi daripada netball tu kemudian datang dia punya keinginan untuk main bola sepak. Jadi dia tengok kawan-kawan dia, tengok abang dia lah dekat taman kawasan kami tinggal, di mana abang-abang dan rakan-rakan dia hampir setiap petang main bola. Jadi dia seorang je perempuan macam tu. Jadi dia pun pergi join. Tiba-tiba she fall in love in football. Jadi dia datang jumpa saya, "Papa, adik ingat nak main bola lah." Saya terkejut juga. Skeptical bila perempuan bola sepak masa tu. Saya ingat lagi masa tu dia baru umur 10 nak ke 11 tahun. Jadi perasaan takut, cemas, nanti injury, panas, kulit nanti garang jadi gelap, macam-macam lah. Jadi mak dia kan, jadi pun risau, nenek dia di kampung. Jadi saya kata, tak apa, papa hantar masuk satu akademi futsal. Belajar teknik dulu, belajar main dulu. So saya hantar. Daripada situ, nampak drastik peningkatan dia. Most valuable player, best player, award, macam-macam award. Jadi sampai coaches dia ni, Rania kena main dengan lelaki lah sebab advance sangat. Jadi advance, jangan main perempuan, main dengan lelaki lah. Campur dengan tim lelaki, the only girl dalam tim lelaki. So daripada situ dia meningkat, naik. Jadi dari situlah saya realise dia ada potensi untuk beliau. Situlah bermulanya bila dia bagi tahu saya bola memberikan kepuasan kepada dia untuk bersukan. Jadi saya kata teruskan.
Abang nampak potensi dia. Macam mana pula Rania? Rania macam mana Rania fikir yang Rania ni ada potensi dalam bola sepak? Rania rasa maybe sebab papa abang banyak support, banyak tolong Rania banyak training. So makin lama Rania rasa Rania boleh pergi ni, boleh ni kan. And Rania banyak juga cuba main. So Rania rasa aku boleh lah sebenarnya. Boleh lah. Kan? So bila Rania dah rasa Rania boleh tu, Rania cubalah untuk macam mana lah, nak build dia. Macam tu lah. Tapi kan kan Rania start main dengan lelaki. So macam mana pemikiran Rania time tu? And ada tak kena bully ke dengan lelaki time tu? Tak ada. Sebab biasanya kalau contoh dia macam nak try bully ke, nak macam kau ajar macam tu, tak. Sebab abang ada, papa ada. Kadang-kadang Rania sendiri yang akan balas balik. Takkan terjadi. Buatlah macam mana tu. Faham? Maksudnya walaupun Rania main dengan lelaki, pewatakan Rania tu tak berubah sangat pun. Pewatakan memang nampak ganas, tapi tengokkan diri Rania mesti nampak perempuan lagi, mesti cantik. Okay, alright, so kita nak tahu juga so dengan tadi pun abang ada cerita pencapaian Rania kan. So kita nak dengar daripada Rania pula macam mana pencapaian Rania setakat ni dalam bola sepak wanita. Baru 14 tahun ni macam mana? Alhamdulillah banyak pencapaian Rania dapat. Macam gol hari tu dapat macam-macam lah. Rania dapat pengalaman. Alhamdulillah tahun ni banyak juga pencapaian Rania dapat. Rania harap Rania dapat lagi meningkatkan Rania punya prestasi semua supaya Rania boleh mencapai yang lebih tinggi. Okay, tapi kan abang kan, kita tahu sekarang ni bola sepak wanita macam kurang sikit. Bukan kurang lah, dia macam belum menonjolkan lagi lah. Tapi dah ada. Dekat Lembah Kelang ni dah banyak kan. Tapi macam dekat negeri luar tu macam kurang. So macam mana abang nak bawa, abang cakap tadi bawakan dia daripada futsal lelaki. So sekarang ni macam mana abang bawa dia ke mana? Ke macam akademi perempuan ke ataupun still dengan akademi lelaki macam mana? Okey, ini satu soalan yang baik lah. Satu soalan yang sebenarnya cabaran banyak. Bila golongan gadis atau wanita bermain bola sepak di negara kita ni, kita tak boleh tinggalkan pemikiran yang skeptikal, yang stigma dengan bola sepak wanita ni lah. Ni apa yang saya katakan ini adalah tahun-tahun sebelum ni lah. Di mana tahun sekarang dan mendatang saya dah berlainan. Totally berbeza. Di mana sebelum-sebelum ni nak cari akademi yang ada wanita main atau anak-anak gadis yang bermain bola sepak sangatlah sukar. Sangat sukar. Dulu kita tak ada akademi tunas, sekarang dah ada akademi tunas untuk wanita. Dulu kita tak ada akademi yang ada budak perempuan main bola, sekarang akademi beratus akademi, beribu saya ingat sekarang akademi di serata pelosok negara yang ada yang khusus untuk mengajar budak-budak perempuan. Begitu juga di peringkat angka umbi. Futsal pun ada tim wanita, tim budak-budak kecil perempuan nak bermula daripada seumur awal 8 tahun, 9 tahun dah bermain bola sepak. Jadi ini satu proses yang sangat baik, satu keadaan yang sangat baik dengan kehadiran jurulatih baru kita, dengan pengurusan bola sepak wanita di peringkat FAM memainkan peranan, di peringkat negeri juga memainkan peranan. Dulu tidak ada tim daripada Kelantan, tidak ada tim daripada Terengganu perempuan main bola. Kita dengar, betul ke Pantai Timur nak main bola? Tapi sekarang dah ada. Dulu tidak ada tim daripada Kedah Pening, sekarang dah ada. Dan juga kejohanan-kejohanan di peringkat angka rumbi pun dah ada. Untuk kasih Rania, cuma satu cabaran ini untuk kasih Rania lah. Cabaran ni adalah bila umur dia masih 14. Rania 13 tahun, sedikit perkembangan Rania 13 tahun, dia bermain untuk pasukan yang BSJ. Antara yang termuda boleh saya katakan dalam kejohanan Women Super League FAS, dan yang termuda yang menjadikan gol dalam kesebelasan utama pasukan yang BSJ, yang mana rata-rata pemain yang bermain dalam Women Super League ni adalah pemain negara. Sama ada di peringkat senior, Steffi, yang mana nama-nama besar, Yana, Ika, nama-nama besar di peringkat senior team, di peringkat bawah 20, di peringkat bawah 19, bawah 17, rata-rata adalah pemain negara. Jadi untuk Rania pada ketika umur 13 tahun untuk bersama dengan kakak-kakak senior yang bermain bola sepak untuk negara adalah satu cabaran untuk dia, dan pada saya itu satu pencapaian. Dan di mana dia telah berjaya menjaringkan gol. First game, second game, banyak gol yang dijaringkan. Jadi
Alhamdulillah pihak kejurulatihan pun memberi peluang untuk bermain dalam kesebelasan utama, dan juga dia telah dinobatkan pemain muda terbaik kejohanan seawal usia 13 tahun. Pada situ satu pencapaian yang luar biasa. Jadi bila dia berumur 14 tahun, cabaran menanti dia di mana pandangan orang terhadap dia. Sebab macam adik tadi lah, bila tengok Rania, betul ke 14 tahun? Betul. Strength besar, tegak badan, fizikal, kemahiran bola sepak, boleh bersaing dengan yang lebih senior yang berumur 20 tahun ke atas, 30 tahun pun ada. Jadi expectation daripada jurulatih, expectation daripada para pemain, expectation dari masyarakat di luar sana, tak semua tahu dia 14. Betul. Jadi satu cabaran untuk dia untuk sentiasa berada di satu tahap prestasi yang sentiasa baik. Dia kena fight lah. Dia kena fight. Jadi sebab kita takkan nak jumpa orang, saya baru 14. Kan? Bagilah saya peluang, sepak tak kena pun tak apa. Tak boleh. Jadi expectation orang tinggi. Jadi saya selalu kena memainkan peranan lah. Saya, Mama Rania, abang dan adik dia kena memainkan peranan untuk memberi semangat pada dia lah. Nak bagi tahu pada dia, Rania, you can do it. Kan? Cabaran tetap akan datang, sama ada di dalam atau di luar. Jadi kau kena teruskan prestasi. Kalau kau minat betul-betul, kau kena buat betul-betul. Jadi yang itu yang saya nampak. Yang kedua tadi, balik kepada persoalan tadi tentang ke mana hala tuju Rania. Sebab ada ke akademi wanita banyak sekarang. Tapi cabaran juga untuk Rania, sebab dia 14, dia nak bermain dengan rakan seusia. Faham? Bila dia 14 tahun, dengan ketinggian, kekuatan, teknikal dia, kalau dia nak main dengan rakan seusia di akademi biasa, tak selevel. Saya bukan cakap tak level, saya bukan cakap tak selevel. Maksudnya dengan fizikal dia ni tak sama dengan kanak-kanak lain. Itu maksud saya. Betul. Sebab untuk dia jadi lebih baik, dia kena bermain dengan yang lebih baik. Betul. Jadi untuk dia nak pergi ke luar untuk dia kena setiap hari, setiap masa bermain dengan pasukan yang ada high intensity, yang high skills, yang di mana dia boleh mencabar diri dia dalam pasukan tu untuk dia menunjukkan prestasi yang lebih tinggi. Jadi untuk mencari itu, untuk seusia adalah cabaran untuk kami. Jadi berbalik pada persoalan tadi, di mana saya letakkan dia, sekarang ni saya letakkan tim lelaki. Habis dia Women Super League ni, ketika ini yang dia bermain dengan tim wanita, kakak-kakak senior. Jadi habis je dia akan masuk balik bermain dengan tim lelaki, bawah 15, bawah 16 ataupun sekurang-kurangnya bawah 14 tahun. Dan dia seorang saja perempuan, dan dia seorang aja, tapi abang dia ada di situlah, kan. Jadi di bawah monitor kami lah. Jadi di situlah dia akan teruskan berlatih, dia akan meneruskan latihan seperti biasa, taktikal bola sepak setiap masa. Sebab di situlah dia akan dapat membantu dia untuk meningkatkan prestasi dia. Yes. Itu dia macam menarik sangat apa yang abang cakap tu kan. So sekarang saya nak tanya pula owner sendiri kan. So dengan tadi abang dah cakap dengan persaingan sekarang ni and dengan fizikal Rania sekarang ni, so macam mana Rania nak build the connection antara pasukan tu yang sekarang ni. Sekarang Rania main kat dalam Liga FAS kan. So kat situ ada semuanya orang kata mostly separuh daripada tim tu adalah semua player national team. So macam mana kat situ Rania nak build the connection dengan dia orang, and macam mana Rania nak tunjuk yang Rania ni sebenarnya Rania hebat lah, macam tu. Macam mana? First, Rania kena anggap Rania ni one part of the team. So Rania kena banyakkan training, Rania kena kurangkan mistake, Rania kena bagi diorang percaya dekat Rania, yang Rania pun boleh buat, Rania sama macam diorang. Rania kena banyak compete dengan diorang, Rania kena banyak lawan dengan diorang. So Rania akan cubalah terbaikkan supaya Rania boleh sama dengan diorang. Nampak sama. Okay, betul tu. Sebab sekarang ni pun yang saya rasa yang mencukupi dari segi fasiliti tu adalah Selangor FC punya woman. So ada tak Rania teringin nak masuk kat dalam tim tu? Boleh, Rania okey je. Kalau dia panggil ke apa, Rania tapi Rania akan cuba cari yang tim yang lebih baik lah.
Contoh seperti apa? Contoh seperti MBAT, MBPJ. Selangor baik juga. Selangor bagus. Fasiliti lengkap, semua lengkap. Cuma MBPJ pun lengkap juga. Alright, so dalam sekarang umur Rania 14 tahun. So Rania nampak masa depan Rania tu dekat mana? And macam mana hala tuju Rania dalam bola sepak wanita ni? Masa depan Rania, sekarang Rania hanya perlukan banyakkan training dan Rania punya masa depan So sebenarnya cita-cita dia lah kan. Cita-cita dia nak jadi pemain profesional. Pemain profesional. Jadi apa yang saya katakan pada Rania, sebenarnya Rania pernah ke Croatia, pernah ke Hungary, pernah dapat tawaran daripada. Oh my god. Okay, ini benda yang serius sekarang ni. Okay, sama bang. Sebenarnya 2 tahun lepas kita pernah ke Croatia. Ada satu kelab di sana lah, Division 1. Di mana kelab ini, kelab wanita dia telah menjadi johan sebanyak 23 kali. Division 1 kelab wanita, dan rata-rata pemain dalam kelab ini adalah pemain-pemain nasional Croatia, Women's Team Senior. So saya telah ke sana dan alhamdulillah saya berkomunikasi dengan presiden kelab, Bojan Bodravic nama dia. Kita rajin WhatsApp, rajin call. Jadi dia sangat berminat. First dia jumpa Rania, dia terkejut. Umur berapa tu? Masa tu Rania 12. 12 tahun. Dia kata, oh my god, I do not know that Asian Malaysian people, Malaysian girl, you have this height, this tall. Dia kata, she's so tall kan, for Malaysian. Dia kata, dia terkejut, dia surprise. Sebab almost same height dengan dia punya pemain-pemain lain lah. Jadi sebab kita dah terkenal dengan kecil. Negara kita dah terkenal kan. Jadi faktor genetik lah, faktor genetik. Jadi bila Rania tunjukkan potensi bermain bola sepak, memang saya tak katakan Rania baik, hebat, tidak. Tapi apa yang saya katakan adalah dia melihat potensi. Sebab bermain di Europe, fizikal memainkan peranan yang penting. Sebab modern football, bila sebut pasal modern football dah tak sama macam zaman dulu. Zaman dulu berlainan sama sekali. Zaman sekarang high intensity, menggunakan banyak strength, kelajuan bola sepak dalam padang, kelajuan taktikal, kelajuan bola, memainkan peranan yang penting. Jadi bila dia lihat fizikal Rania dan ada talent, dia melihat teknikal bola Rania. Budak ni ada teknikal, budak ni ada potensi pergi jauh, dan dia minta saya hantar Rania main di sana. Jadi dia offer kami. Jadi sehinggakan satu tahap dia kata dia tolong saya carikan kerja untuk saya for 6 months. Lepas itu saya kena independent lah sebab nak bawa Rania ke sana. And then jadi cuma permasalahan pada saya bila nak hantar Rania ke Croatia, kita tahu Croatia kuasa dunia bola sepak, pernah masuk World Cup, nombor 2 dalam World Cup tahun 98 ke, tak silap saya lah, 2000, pernah dapat tempat ketiga, mempunyai pemain-pemain yang bertaraf dunia, bermain dengan kelab-kelab besar dunia. Jadi permasalahan pertama saya adalah di tempat situ adalah bahasa. Sebab hampir ramai yang tidak boleh berbahasa Inggeris. Bahasa Croatia dari segi education. Pada saya, education penting. Tak boleh bola saja. Dia kena balance lah. Bola sepak, education, sebab your priority still education. Kan? So habis bola nak pergi mana? Jadi pendidikan keutamaan. Bola sepak come number 2. Jadi bila pergi sana, saya tengok permasalahan itu, jadi susah untuk saya nak sesuaikan keadaan lah. Jadi kemudian di tempat itu pun mencari makanan halal agak sukar. Populasi umat Islam hampir tak ada, tak ramai di kawasan yang saya pergi itulah. Jadi sebab tu saya tolak keadaan itu, saya tolak pelawaan itu. Dan kemudian Rania pun pernah dapat satu offer untuk ke US masa dia umur 12. Dia pernah dapat offer ke US. Saya berhubung dengan satu scouter, pencari bakat, ketua pencari bakat daripada US. Kami buat video conference beberapa kali lah. So dia melihat potensi Rania nak diletakkan di satu akademi. Kalau tak silap saya di Baltimore, Maryland. Tak silap saya lah, di kawasan situ lah, berdekatan dengan Washington. So cumanya bila nak hantar Rania, saya tak boleh, saya susah nak dapat visa. Jadi Rania dia carikan satu keluarga angkat kat sana, foster family, dan pada saya untuk lepaskan
Rania ketika 12 tahun untuk keluar duduk dengan keluarga angkat, bukan satu aku suka. Nanti suka. Jadi terpaksa saya lupakan buat sementara waktu. Sehinggalah baru-baru ni kita ada buat video Rania. Kita ada hantar mata-mata lah, dan ada beberapa tawaran yang kami terima daripada negara-negara di Eropah. Salah satunya WSS, Women Soccer School Barcelona. Women Soccer School Barcelona ada hantar email kepada kami sangat berminat dengan Rania, mau mengadakan satu lagi perbualan lanjut tentang Rania untuk ke sana. Tapi saya terpaksa. Kenapa? Sebab ada lagi satu tawaran yang saya rasa yang Lagi berbaloi? lagi baik. Maybe boleh share. Itu rasanya surprise kot. Tapi saya boleh katakan ke Jerman lah. Ke Jerman? Kalau ke Jerman, saya dapat tangkap lah. Tapi saya tak nak lah mention kan. Tapi tak apalah, kita tunggulah surprise tu nanti. Surprise Alright, so bila dah dengar cerita benda ni kan, saya tertanya, kenapa abang nak menghantar Rania ke luar negara? Kenapa bukan nak kembangkan kerjaya di Malaysia? Tapi kejap kita tanya dulu Rania, kenapa Rania rasa Rania patut kembangkan bakat Rania tu dekat luar negara? Kenapa bukan di Malaysia? Okay, pada pendapat Rania rasa Rania lagi better pergi kat luar negara. Sebab kat luar negara dia punya cara, dia punya macam mana nak cakap, dia lagi bagus lah dekat luar. Pembangunan dia orang lagi bagus dekat sana. Sebab dekat Malaysia bukan tak bagus. Bagus, sekarang pun Malaysia perempuan dah banyak naik. Dah macam-macam akademi ada perempuan. But Rania rasa kat sana lagi better lah. Dari segi apa tu Rania rasa? Dari segi pembangunan, dari segi Dekat sana Fizikal Rania kot. Mungkin fikir macam tu kan. boleh lah. Tapi kan mungkin kalau Rania berkata macam ni, mungkin akan menimbulkan satu stigma daripada peminat-peminat bola sepak ataupun maybe netizen. Diorang mungkin akan berkata seperti ni, diorang ni contohlah, saya ni netizen kan, diorang kata macam kenapa tak nak stay dekat Malaysia? Kenapa tak nak naikkan bola sepak wanita Malaysia? Sedangkan bola sepak wanita Malaysia ni ada, tapi kenapa nak pergi luar negara? Kalau Rania dengar soalan itu daripada netizen, apa yang Rania boleh katakan dekat mereka? Rania katakan sebab cita-cita Rania dekat luar negara. Rania nak keluar. Nanti diorang boleh balas pula, tapi darah tu darah Malaysia tu. Tak apa. Okay, so bapaknya pula. Okey, dia sebenarnya bermain di luar negara tak semestinya takkan balik membantu pasukan negara. Bermain di sana untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari kekuatan, mencari persaingan yang lebih baik. Sebenarnya jujur saya katakan, untuk kita nak pergi ke tahap profesional dalam bola sepak wanita masih jauh lagi. Masih mengambil masa. Kita baru bermula. Sedangkan di negara-negara Europe dah lama. Boleh saya katakan di sana pemain adalah sepenuhnya profesional. Contoh, kita ambil liga-liga sekarang yang besar di dunia. Kita ada Frauen Bundesliga di Jerman. Kita ada Serie A Femenil di Itali. Untuk wanita, saya katakan ini untuk wanita. Kita ada Damallsvenskan, liga utama di Sweden. Kita ada Women Super League England. Ya, kita ada NWSL, National Women Soccer League US. So banyak liga-liga, even di Australia yang berdekatan pun dah ada A-League Women's, liga profesional di mana semua rata-rata pemain ini dibayar gaji untuk bermain bola sepak sahaja. Jadi sekiranya nak berlaku di kawasan kita, di negara kita masih jauh. Kita belum tahap profesional lagi. Kita mungkin lebih kepada baru semi lah. Kita belum boleh dibayar gaji untuk bermain bola seperti mana pasukan lelaki. Untuk wanita masih mengambil masa, sebab saya sedar penaja perlu perlu ada FA state punya persatuan bola sepak kena memainkan peranan yang lebih kuat, yang lebih untuk meningkatkan bola sepak wanita di setiap negeri. Jadi masih jauh lagi. Jadi Rania kalau nak pergi ke sana, sebab di Europe untuk pengetahuan mereka hanya mengambil untuk pembangunan bola sepak umur 16 ke bawah. Dia tak ambil kalau 16 ke atas dah lambat. Sebab di sana untuk jadi pemain profesional
So awal usia 17, 18 dah sign kontrak. Bawah 16 ni tak boleh sign kontrak. Parents dah kena sign kontrak untuk wakil kepada anak. Jadi 17, 18, 19 dia orang dah pergi profesional. Dia orang dah full time main bola. Sebab pembangunan dia seawal usia 7, 8 tahun, 9 tahun dah main bola, 10 tahun dah main bola. Pembangunan yang sangat baik. Contohlah saya katakan di Jerman tadi lah, pembangunan bukan hanya bola sepak, semua sukan. Contoh tenis, contoh atletik, renang, hoki, best the world. Itu kita tak boleh nak nafikan. Jadi di sana pun education dia lebih baik. Education dia dengan juga pembangunan bola sepak ni adalah seiring. Betul. Jadi bukan kata kat Malaysia tak bagus. Kalau dia nak teruskan pembangunan bola sepak di Malaysia, boleh. Tapi ke mana hala tuju selepas tu? Faham? Lepas kau main masuk sekolah sukan Malaysia ke, kau masuk sekolah sukan negeri, lepas tu nak buat apa? Yes. Mana? Ada tak tim yang boleh bayar gaji aku yang aku berlatih 5 kali seminggu? Pagi petang berlatih 5 kali seminggu, Sabtu Ahad lawan bola. Aku dah keluar sekolah, aku nak buat apa? Mana aku nak pergi? Siapa nak bayar gaji aku yang aku berlatih hari-hari ni? Tak ada. Terpaksa masuk kelab-kelab yang social league ataupun kelab-kelab amatur yang hanya menunggu kejohanan-kejohanan yang dibayar allowance. Tapi kalau kita ada mentaliti aku nak jadi pro, aku nak main profesional, bukan di sini. Jadi belum lagi, bukan buat masa terdekat ni belum lagi. Jadi kalau Rania mempunyai cita-cita nak jadi professional player, we have to go outside. Negara Eropah yang terbaik. Jadi pembangunan di sana seawal usia 15, 16, kalau ada rezeki 17, 18, 19 ataupun mungkin 20 tahun ke atas, kalau boleh ikat kontrak dengan mana-mana kelab yang boleh dibayar gaji penuh sebagai pemain profesional, go for it. Why not? Kalau kata national panggil call up, datang je. Bayar je tiket kapal terbang, datang balik. Just represent your country. Just dia pergi main kat luar negara. Macam tu je. Kalau dia orang datang nak panggil collab, baliklah. Itulah pemikiran Rania sekarang ni. Bila dengar bapaknya cerita, barulah faham.